بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang telah pun memberikan kesempatan kepada kita pada malam ini untuk sama-sama terus menelaah, berdiskusi, berbincang dan juga menjadikan sesi ini sebagai tazkirah dan peringatan untuk kita bagi membersihkan hati-hati kita dan jiwa-jiwa kita sebagai seorang mukmin. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh ini sentiasa menginginkan tazkiyatun nafs. Dia menginginkan pembersihan hati. Dia inginkan agar hati dan jiwanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya dalam setiap hari, dalam satu tempoh masa 24 jam, bermacam-macam perkara yang telah pun masuk dalam hati-hati kita. Ada perkara yang halal lagi baik untuk diperlihat dan dipertontonkan. Ada hal yang mungkin buruk daripada pandangan kita untuk diperlihatkan. Maka kesemuanya akan tercatat dan terpalit pada hati manusia. Yang akan membersihkannya ialah merupakan peringatan daripada Allah. Kerana orang beriman dan bertakwa ini yang takut hanya sanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan hidup-hidup mereka ni sebagai hidup orang yang sentiasa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, malam ni kita nak sambung balik pengajian kita yang tertangguh lebih kurang 5 bulan juga. Dekat 5 bulan lebih kita tertangguh, lebih kurang 1 semester lah. Kalau universiti tu semester habis dah. Tuan-tuan, walau macam mana pun, alhamdulillah Allah izinkan kita untuk berada sekali lagi dalam rumah Allah dalam tempoh 5 bulan itu. Betapa rindunya kita tempat-tempat sujud di rumah Allah ni, betapa rindunya kita pada rumah Allah ni. Walaupun dia dekat dengan rumah, tapi Allah halang kita daripada mai, tak bagi kita mai, tak izinkan kita mai. Sampailah saat tuan-tuan diizinkan pula kita datang, maka kita mai hari ni tuan-tuan. Jadikan waktu ini adalah merupakan peluang untuk kita melepaskan kerinduan dan menggunakan kemanfaatan yang telah pun diberikan. Maknanya apa tuan-tuan? Satu benda yang kita belajar, selalu kita dapat, belum tentu nak dapat selalu. Benda selalu kita boleh dapat, belum tentu nak dapat selalu. Boleh faham tak? Selalu punya benda kita duk dapat ni, jangan ingat selalu akan dapat. Tuan-tuan, ada masa kita akan ditangguhkan, ada masa kita akan ditamatkan. Ada dua, satu ditangguhkan, satu ditamatkan terus. Tuan-tuan nak yang mana satu? Tangguh dulu kan. Ni dia bagi tangguh boleh sambung. Kalau dia bagi tamat terus, tak ada sambung-sambung. Sebab tu mesyuarat apa pun kita tangguhkan dulu. Dia tak tamat terus. Kalau tamat terus, al-mati lah kawan tu. Tuan-tuan, moga-moga penangguhan ini telah pun berakhir. Moga-moga tuan-tuan, benda yang telah lama ni kita bebas untuk beribadah, Allah Ta'ala kekalkan kebebasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita sambung balik pengajian kita. Kita sambung dengan dah habis dah kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dosa kita pun dah habis dah. Kira dosa habis dah lah. Dosa-dosa besar tu kira habis lah kitab tu. Dosa kita tak pernah habis lagi. Tuan-tuan, dosa tu ada lagi. Kan? Tak tahu tuan-tuan kira maksum, saya tak tahulah. Kan? Dosa tetap ada dan sentiasa kena beristighfar, mohon keampunan daripada Allah. Kita sambung balik tuan-tuan pengajian kita dalam kitab Penawar Hati. Nak bagi hati pula bersih. Dah tahu dosa, dah tahu pahala, dah tahu benda yang boleh, do and don'ts. Standard orang Tanjung cakap orang putih. Kan? Benda yang boleh buat dan benda tak boleh buat kita dah tahu. Sekarang ni kita nak pelihara pula anggota tubuh badan kita ni. Apa yang boleh menyebabkan hati ni dipandang oleh Allah. Selalunya kita duk perhati tengok, kita kemas kot pakaian kita. Kita kemas kot pakaian kita, kita wangi dengan pelbagai wangian. Sah kata orang jual minyak wangi, sapu. Sebab apa? Kita suka benda wangi. Sah kata orang jual baju cantik, sapu. Sebab apa? Kita suka pakaian yang cantik. Sah kata benda tu lawa sikit, beli. Sebab kita suka pada benda yang indah-indah, rumah yang lawa-lawa. Tapi tuan-tuan, berapa ramai yang mengambil berat dan mengambil cakna kepada hati yang jatuhnya pandangan Allah. Hak yang bersih luaran ini manusia perhati. Hanya manusia perhati, Allah juga perhati dengan kebersihan kita. Tapi jatuhnya pandangan Allah kepada hati manusia. Sebab itulah muqaddimah tadi kita baca sebuah hadis Nabi SAW. Nabi kata apa tuan-tuan? Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pandang kepada tubuh badan kamu. Allah tak tengok gemuk ke, kurus ke, sadar ke, tak sadar ke, sodok ke. Dia tak kira. Saya tak tahu sadar. Ada sekali tu berita apa ni, radio Mutiara FM Pulau Pinang, depa terjemah sadar itu adalah besar dagi bodoh. Saya tak tahu betul tak betul. Adakah singkatan itu kan? Ada setengah dia panggil akronim ke? Akronim singkatan. Macam contohnya Pawagam, panggung wayang gambar, Pawagam kan. Kugiran, kumpulan gitar rancak kan, dia panggil akronim. Saya tak tahulah sadar tu tiba-tiba keluar besar lagi bodoh. Betul tak betul? Wallahu a'lam. Sadar. Tapi tak apa tuan-tuan, kita tu saya kata lagu tu lah, biar kita faham sadar tu ialah orang yang berbadan sasa, berbadan tubuhnya sihat sasa. Baik tuan-tuan, walaupun cantik badan dia, berketak-ketak, kita satu ketak lah. Walaupun macam tu tuan-tuan, Allah Ta'ala pandang pada hati kita, jatuh pandangan pada hati manusia. Baik tuan-tuan, oleh sebab yang demikian, sekarang ni sesi kita ialah sesi nak menghiaskan hati. Nak hiaskan hati supaya hati ini jadi tempat yang paling handsome. Hati ni jadi tempat paling wangi, paling cantik. Kalau orang tengok dia amboi cantiknya hati ni, nak tengok yang tu. Yang manusia sebutkan sebagai jantung kalbu kan, sedangkan qalbu itu adalah bahasa Arab. Qalbu itu artinya bahasa Arab, maknanya hati. Qalbu tau, qaf lam ba, qalbu adalah hati, qalbun hati. Tapi kalau tukar kepada kaf, ustaz, kalau tukar kepada kaf jadi apa ustaz? Qalbun dengan kalbun. Orang Melayu sebut kalbun, kalbu. Tak sebut qalbu, jadi apa? Anjing. Kalbun tu anjing. Engkaulah jantung kalbuku. Engkaulah jantung dan anjingku. Kalau dia sebut kal lah. Tapi tuan-tuan, memang Melayu dia tak ada wakaf, dia tak sebut qalbu, tak ada, dia sebut kalbu juga, tapi maknanya adalah hati. Baik tuan-tuan, tengok pada yang pertama, kita nak berbahas tentang 7 anggota yang dipandang oleh Allah. 7 anggota yang kita kalau tak jaga benda ni, kita akan jadi golongan yang boleh jatuh ke lembah neraka. Ada 7 anggota besar.
yang kita kena jaga, anggota yang zahir. Sebelum kita pergi pada anggota yang nama dia hati, yang dinamakan anggota batiniyah, sekarang kita nak bahas tentang 7 anggota zahir. 7 anggota zahir itu adalah yang pertama, iaitulah mata. Nombor 2, telinga. Nombor 3, lidah. 4, perut. 5, dia panggil farjun ataupun kita panggil dia kemaluan. Yang keenam, 2 tangan, dan yang ketujuh, 2 kaki. Ini 7 anggota yang kita akan bahas dalam sesi duduk dalam surau ini sampai habis. Kita akan bincang. Bukan hari ni lah. Hari ni kita bincang mata dulu. Kita pergi satu-satu. Boleh satu-satu kita pergi supaya kita dapat terpelihara. Kalau kita pergi overall, ambil semua sekali kerja masuk, tuan-tuan sakit pening, tuan-tuan tak nampak apa. Sekarang ni kita pergi tuan-tuan, kita pergi tengok yang mana firman Allah Ta'ala yang mengembangkan lagi tajuk ni. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, surah Yasin, wa tukallimuna aydihim. Al-yawm nakhtimu ala afwahihim. Nakhtimu ala afwahihim maksudnya apa? Kami peteri mulut kamu. Hari ni peteri mulut kamu. Wa tukallimuna aydihim. Tukallim artinya apa? Tangan bercakap. Hari itu mulut terpeteri, tangan mula bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi. Arjul artinya kaki kamu, kaki-kaki mereka akan cakaplah, akan bersaksi pula akan kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka telah usahakan. Maknanya apa tuan-tuan? Ini bukti bahawa anggota tubuh badan kita akan jadi saksi, akan berkata-kata. Bermakna tuan-tuan, kalau tak jaga anggota-anggota ini, bermakna ia bakal menyebabkan kita jatuh ke lembah neraka. Yang tu yang ulama bahaskan berkaitan dengan anggota yang 7 ini. Pertama, kita tengok pada anggota yang pertama, nama dia mata. Fasa 1, nama dia mata. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ani fi ulumihi fi darin amin amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahawa matamu itu dijadikan oleh Allah bagimu kerana beberapa faedah duniawi dan ukhrawi. Allah bagi jadi mata, ada manfaat dunia dan ada manfaat akhirat. Dua-dua ada manfaat. Antara faedah ukhrawi ialah pandang kepada langit, tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang, tengok semua alam ciptaan Allah, dan itu merupakan dalil ataupun tanda kepada kewujudan Allah. Dan Allah bersifat dengan esa dan kekuasaannya atas hamba-hambanya. Macam mana Allah jadikan matahari dan memanfaatkan seluruh alam. Tuan-tuan bayangkan, matahari tak ada, bumi perlukan matahari tak? Tak perlu, memang perlu. Kalau panas sentiasa, boleh hidup tak? Tak boleh. Allah Maha Adil bagi jadi ada malam, ada siang. Ada malam, ada siang. Walaupun negara tu negara sejuk, siang dia tu pendek, malam dia panjang. Ada negara panas, siang dia panjang, malam dia pendek. Tapi tetap dia ada perubahan kepada malam dan juga siang. Tengok perubahan ini, lihat perubahan ini, maka ketahuilah itulah tanda dalilnya kewujudan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ni tujuan mata. Dan faedah untuk ukhrawi lagi ialah apa? Melihat pada Quran. Tengok Quran, tengok pada kitab, tengok pada bahan bacaan yang ada unsur ilmu. Dah ustaz kami tengok Facebook lah ni. Tengoklah Facebook. Siapa marah? Tapi ustaz kadang-kadang dia keluar iklan sempoi-sempoi, kami pun kena terhenti tengok iklan. Iklan dia apa? Iklan mejual yang tu, mejual yang ni, tak payah sebut tuan-tuan tahu. Siapa tak pernah tengok Facebook? Bagus duduk dah. Tak pernah tengok Facebook. Siapa tak pernah tengok YouTube? Type
Ustaz Syafi Yusof Ghani keluar YouTube, tengah-tengah ustaz duk ceramah baik mai pop dia keluar mai advertisement ADS, tepi tu timbul dia keluar iklan mai jual tuala wanita, dia keluar mai. Tuan-tuan, Ustaz Syafi bagus mai duk ceramah ni, keluar mai advertisement ni. Tuan-tuan, nak lari kot mana kita pun tekan keluar ni, pergi keluar belah bang advertisement ni, keluar bang. Tuan-tuan, nak abang kata apa? Mata terpelihara, dia kena jaga mata. Walaupun pada saat itu adanya benda-benda lagu ni, tapi tuan-tuan mestilah meminimumkan, mengurangkan setahap yang mungkin untuk kita keluar dan jaga mata ni. Baik tuan-tuan, antara faedah duniawi pula melihat akan kerja kita. Kita dah buat kerja, mamu duk kerja masak. Bila duk masak, mamu kalau nak kena ada mata, tak ada, mamu tak masak sedap lah. Sampai saya pun terindu-rindu masakan mamu. Sampai-sampai hari ni ada ration, alhamdulillah. Tuan-tuan, nak abang kata apa? Nak abang kata mata perlu untuk kerja kita. Saya kerja duk mengajak tuan-tuan malam ni, tak ada mata nak mengajak lagu mana. Saya bukannya seperti Syekh Abdullah Bukhari yang duk ada dekat kita di Penang. Beliau seorang yang al-bahirun wa mahirun, orang yang bahir lagi mahir. Tafsir Al-Jalalain duk dalam kepala. Saya kitab lagu ni pun nak kena buka. Tuan-tuan, tapi mata perlu tak? Perlu. Kata satu hari mata terpejam tu, tak boleh nak buka, nak mengajak apa tuan-tuan? Telah berkata akan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Tolong baca Ustaz. Tak nampak. Dia mesti nak kena tengok. Ini adalah tujuan mata untuk dunia. Kemudian untuk orang yang nak menjaga daripada terjatuh, mata tuan-tuan. Saya ingat saya lah, saya kata apa, duduk tengah ada mata ni, tengah duduk ada mata ni. Masa tu saya duduk kat 2 bigat lagi lah, duduk 2 bigat lagi. 2 bigat ni tempat selalu naik ayak banjir, itu memang kawasan banjir lah. Kami ni terendam ayak bawah ni dah biasa lah. Satu hari tu naik ayak, nak buat lari motor, pergi masuk ke Rawang ni kawasan tinggi sikit. Kita buat lari keluar kampung, lari pergi Rawang ni, kata duduk dalam mata ni. Masuk dalam Rawang tu, ada ayak dah masuk dah, ayak dah masuk sikit ke Rawang. Kita mau masuk motor, tak motor ni kira nak bus stand lah. Bila nak bus stand, kita lepas kaki kita, rupanya stand tu duduk dalam parit. Sebab ada ayak, kita tak nampak lah, ada ayak tu tak ada mata. Bila bus stand dengan kita dengan motor dalam parit, tu tak ada mata. Maknanya apa tuan-tuan? Kegunaan mata ni besar. Baik, untuk mensyukuri nikmat mata, macam mana nak syukur nikmat mata? Nak jadi orang bersyukur ni, nak bersyukur dengan anggota yang dikurniakan Allah macam mana? Ramai kita tertanya-tanya, Ustaz suruh syukur dengan anggota tubuh badan, macam mana? Ulama dah karang siap nak mensyukuri nikmat mata ni macam mana. Pertama tuan-tuan, pertama sekali ialah melihat. Untuk mensyukuri mata itu memeliharanya daripada melihat benda yang haram. Satu tuan-tuan, jaga mata ni daripada jadi dia tengok benda haram. Yang pertama, melihat perempuan selain daripada isteri dia. Jaga dia daripada melihat daripada benda yang lain daripada isteri kita. Dan juga hamba sahaya kita tak ada lah. Ada orang duk terjemah pula hamba sahaya ni kira yang mate kita Indonesia duduk di rumah tu kira hamba sahaya kita lah ustaz noh. Jadi saya kalau tengok pada kitab ni, dia kata pelihara mata daripada melihat yang haram. Tengok isteri saja ataupun hamba sahaya saja ataupun mahram dia saja boleh tengok lah. Kira-kira yang duduk rumah saya Indonesia tu kira saya punya hamba saya lah, kena kaan hamba saya. Yang tu bukan hamba sahaya, yang tu dia tu dikira sebagai pembantu rumah. Pembantu rumah. Hamba saya tak ada gaji tau. Yang tu dia pergi beli mai. Dan lah ni tak ada lagi orang duk beli, jual beli barang, duk jual beli orang ni tak ada. Last pun gamak 3 Abdul lah jual orang. Kan? Dia jual orang. Tu pun diskaun 25%.
Tuan-tuan, nombor 2, melihat yang muda remaja. Tengok benda yang hak muda-muda. Kan dia suka tengok hak yang muda-muda, yang bahasa kita yang bergetah kan, nak tengok yang cantik-cantik. Ataupun orang perempuan tengok aurat laki-laki. Aurat laki-laki macam mana? Contoh apek lalu depan rumah kita tengah duduk siram pokok, apek lalu pakai selok pendek. Kita boleh tengok tak orang perempuan? Hukum boleh tengok tak? Boleh tak? Tuan-tuan, orang perempuan pun kena tundukkan pandangan. Ni suatu tunduk pandangannya. Orang jantan lah tak? Orang perempuan pun tunduk pandangan juga. Buka gambar dalam kat TV, buka gambar wrestling, tengok wrestling, hang empuk pergi ke empuk mai, hang tarik pergi teruk mai, berpenumbuk dia tu angkat kursi tu, orang angkat kursi dia baling, sat lagi berdarah muka keluar mai, pakai selong kecil tu ya, dengan baju, dengan badan ketat-ketat dia keluar. Makcik pun tengok duk gigit murku ke apa, lagi banyak dia gigit, kerak-kerak dia tengok, tengok geram. Agak-agak boleh tengok tak? Dikira aurat ke? Apa aurat? Saya tak rasa apa pun, tak rasa apa. Alah macam anak-anak. Dia abang macam anak-anak saya duk lawan dalam tu. Macam anak-anak dia kata. Yang stongkol apa semua kira anak-anak dia. Tuan-tuan, anak ke? Rasa ke? Tak ada rasa ke? Dia haram dilihat kerana ia merupakan aurat bagi kaum laki-laki. Tak boleh tengok. Dah orang lelaki boleh tengok? Oh, dia perempuan tak boleh tengok. Orang lelaki boleh tengok tak? Stongkol apa lagi apa, saya tak kenal yang baru-baru, saya kenal lama-lama. Hulk Hogan, zaman-zaman saya dulu, Hulk Hogan, Stongkol apa lagi, apa yang dia tu, Undertaker, betul pakcik, Undertaker, yang tu semua tu zaman-zaman saya. Undertaker tak apa sebab dia pakai baju elok, dia tak buka baju. Macam Stongkol tu dia buka baju. Yang apa lagi tu apa yang Big Show baby nama banyak-banyak kan, jadi kuliah wrestling pula lah. Tuan-tuan, nak abang orang lelaki boleh tengok tak? Saya tengok lah dulu zaman-zaman duk tak faham gini. Duk tengok ni tuan-tuan, maknanya kita tengok aurat dia ke tak? Aurat dia lah. Okey, dia angkat berat, dia apa, dia duk angkat berat, duk tunjuk ni bina badan ni. Dia kalau lawan pun dia bina badan, dia pakai minyak orok tu, dia buat ke tepi kiri kanan, dia net depan tu, dia tunjuk. Boleh tengok tak? Tak boleh tuan-tuan, sebab dia kira aurat. Panda lela renong duk terjun papan anjal, tong pop. Boleh tengok? Kami tengok demi Malaysia. Penyokong Malaysia, panda lela renong, panda lela duk riak tuan-tuan. Pak cik tengok, tong, dia lompat, tong. Pak Haji buka kepiah tepi, masuk. Tuan-tuan, nak abang tak apa, boleh tengok tak? Sukan tu tak ada masalah, tapi yang masalah kerana dia punya pakaian. Kalau dia pakai tutup aurat elok semua tak apa, ni memang dia pakai sah lah. Kalau dia pakai tutup aurat memang dia disqualified terus. Baik tuan-tuan, sambung. Pastikanlah pada memelihara matamu, kerana firman Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika adhka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Surah An-Nur ayat ke-30. Katakan wahai Muhammad kepada orang laki-laki yang beriman itu. Siapa? Kita lah orang laki-laki beriman. Ayat ni seru pada kita supaya mereka ni yaghuddu min absarihim. Ghaddul basar artinya tundukkan pandangan. Maksud tundukkan pandangan ialah bukan jalan tunduk sampai beretuh dinding, kan? Maksudnya ialah tundukkan pandangan kamu daripada tengok benda yang haram, yang bukan hak kamu. Tundukkan pandangan. Wa yahfadhu furujahum, dan jagalah akan kehormatan kamu. Kalau bahasa yang mudah, kehormatan. Dan bahasa yang lebih jelas lagi ialah kemaluan kamu pelihara.
Kerana daripada mata turun ke hati, daripada hati turun ke nafsu. Selalu orang Melayu dia patah takat tu je. Dia nama dia pepatah. Patutnya nama pepatah-patah. Sebab dia ada sambung lagi. Daripada mata turun ke hati, dari hati turun ke nafsu. Bila turun ke nafsu tuan-tuan, yang ni lah yang disuruh wa yahfadhu furujahum, jagalah akan kemaluan-kemaluan kamu, kehormatan-kehormatan kamu. Zalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Allah lebih tahu lagi apa yang kita buat. Tu saya tipu. Duduk sorang-sorang pun dia tahu. Duduk belakang tiang pun dia tahu. Duduk dalam bilik sorang-sorang pun dia tahu. Dalam kereta sorang-sorang pun dia tahu. Duduk tepi lot pun dia tahu. Dalam lot pun dia tahu. Nak tipu apa? Walaupun dengan hanya khatrul qalb, lintasan hati je pun dia tahu. Manusia dia tak tahu. Sebab tu pepatah Melayu kata, rambut sama hitam, hati lain-lain. Persoalannya, mana dia tahu hati lain-lain? Hati siapa boleh baca? Hati siapa boleh baca? Nahnu nahkum bidzawahir, sesungguhnya kami ni manusia, kita ni semua berhukum dengan yang zahir, yang kita nampak. Wallahu yatawalla bisarair, sesungguhnya Allah boleh baca benda yang sir, benda yang rahsia, yang tersembunyi tu Allah yang akan tengok. Sebab tu tuan-tuan, memang betul lah pepatah Melayu, hati lain-lain maknanya apa? Tak boleh baca, tak boleh tahu, tak boleh kata hati you dengan I sama lah, tak boleh kata lagu tu, tak tahu tuan-tuan. Melainkan dia ucapkan dengan perkataan I ikhlas cinta kat you. Contohnya gitu. Yang seorang lagi balas balik, I pun macam tu cinta dekat you. Baru jumpa 5 minit cinta dah orang. Jatuh cinta dengan macam tu je. Maknanya apa tuan-tuan? Hati boleh tertipu dengan perkataan. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, berapa ramai anak muda-mudi yang anak-anak remaja hari ini tertipu dengan lidah yang begitu indah, kan? I love you, baru kenal dalam Facebook, sebab tengok muka comel, PM kat tepi terus I love you. Dia ni balik I love you too. Tuan-tuan, bertemu dan juga lepas jumpa jadi cerita macam-macam. Tuan-tuan jangan main-main, jangan main-main lah ni. Jaga anak-anak sungguh-sungguh, biar jadi macam dulu balik. Patah balik zaman dulu pun tak apa. Zaman kita ni zaman anak-anak yang perlu dijaga macam orang dulu jaga. Orang dulu jaga anak, senang nak lepas pergi ke sunshine, senang lepas. Sorry tuan-tuan. Ada boleh ke tuan-tuan, anak-anak dulu boleh keluar daripada rumah sorang-sorang ya? Anak perempuan keluar sorang-sorang aja boleh? Tak boleh tuan-tuan. Bala tentera ikut kat belakang. Betul? Askar ikut kat belakang. Nak pergi beli baju dekat Corostar Market, berapa ramai ikut? Sampai dia tu yang kedai-kedai tu tak apa, sorang-sorang masuk kedai. Sebab apa? Dia tengok pada tentera tu tunggu belakang. Tuan-tuan, nak abang tak, dulu punya masa cukup susah anak-anak perempuan nak keluar rumah berkeseorangan, apatah lagi keluar dengan kawan-kawan. Tapi hari ni anak Melayu ke, anak mami ke, sama lah. Dulu kita kata lah, mami jaga anak bagus, bukan senang nak jaga, bukan senang nak kacau anak mami. Nanti tunjuk selipar dulu lah. Ni anak mami pun sama tuan-tuan, kadang-kadang lebih teruk lagi daripada yang lain. Saya abang terang, saya pun mami juga tuan-tuan. Sebab dah habis dah, zaman tu dah habis dah. Dan sekarang ni tuan-tuan, nak seru balik supaya orang faham kenapa anak perempuan dijaga sedemikian. Adakah itu ajaran mami saja atau ajaran Melayu saja? Tak, itu ajaran agama Islam. Itulah ajaran Islam betul. Yang jaga anak-anak macam jaga macam duduk dalam kelambu tak mau keluar, macam tu. Nabi sebut apa? In katharal mar'ah, perempuan ni dia macam fragile. In katharal mar'ah maksudnya fragile. Kan kotak tulis fragile, mudah pecah. Handle with care. Suruh jaga
Jaga-jaga, pegang jaga-jaga. Itulah wanita. Itulah wanita. Nabi sebut tau. Maknanya itulah pemeliharaan yang betul. Tapi sekarang ni lambat lepas al-tolenji dah semua. Baik tuan-tuan, sambung balik. Ayat tersebut adapun pada mengajar adab ialah firman Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah wahai Muhammad kepada orang laki-laki beriman supaya mereka sekat pandangan mereka dari memandang yang haram. Ni tuan-tuan yang tadi saya sebut tadi dah. Dan kerana firman Allah Ta'ala yang kedua, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur, suratul Ghafir. Allah mengetahui pengkhianatan, yakni keserongan dan ketiadaan jujur pandangan mata seseorang, serta mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Tengok orang tu, mata boleh menipu. Tengok apa? Tak saja tengok, tapi mata ni tengok kerana apa? Nak tipu. Mulut boleh tipu tuan-tuan, tapi nak menipu Allah tidak boleh. Allah ketahui. Hang tengok pasal apa? Hang tengok mungkin sebab tengok ni cantik. Hang tengok cantik, tengok dah dia buat meming pula. Islam kata tengok sekali, lepas tu jangan tengok dah. Kali kedua tu berdosa. Pandangan pertama itu adalah rezeki, pandangan kedua haram. Jadi saya pun tengok tanpa klip supaya hanya jadi pandangan pertama saja, supaya saya tak berdosa. Ni dosa dia buat main-main, dosa dia buat perli-perli. Ramai orang perli-perli lagu tu, ramai orang perli dia macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Dia beranggapan perli dia tu tak dikira. Tuan-tuan, perli tu pun dikira, perli tu pun dikira. Tu tuan-tuan, antara pesan ayahanda kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Mansur berpesan kepada anaknya Sultan Muhammad Al-Fatih. Apa pesanan dia? Sebelum dia berangkat pergi menunaikan haji dan menyerahkan tahta kerajaan Khilafah Uthmaniyah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih pada umur 19 tahun. Sebelum lepaskan tahta ni, apa pesanan dia? Antara pesanan utama Sultan Mansur kepada Sultan Muhammad Al-Fatih adalah, ya bunayya, wahai anakku, urusan agama bukan urusan main-main. Itu pesanan yang paling tepat, nombor satu sekali. Pesan dia ialah, wahai anakku, urusan agama bukan urusan main-main. Bukan main-main. Hal agama ni tu suruh buat perli lah. Benda lain nak perli lah. Hang nak buat lawak, maharaja lawak, mega ke, sega ke, tera ke, apa kan nak buat. Tapi jangan main-main dengan agama. Tuan-tuan, nak abang kata apa? Islam ni agama bukan boleh buat perli-perli. Kita perli-perli, yang tu perli kan. Tengok sekali tak haram, tengok sekali tak haram. Buat apa dia kata apa? Buat jahat apa, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kita buat jahat berkali-kali je, dia pilih lagi, dia main lagi, pilih saja tak apa, dia buat sungguh, tu lagi dahsyat. Lagi dahsyat lagi, dia bukan dekat perli, buat sungguh pula. Tuan-tuan, maknanya apa? Jangan main-main. Jangan main-main ya. Baik, sambung lagi. Yakni mata itu mencuri memandang kepada yang diharamkan dan mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati, daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebaikan. Tak boleh sembunyi. Hati dan mata tak boleh sembunyi kepada Allah. Allah Maha mengetahui. Manusia mungkin tertipu, tapi Allah tidak akan tertipu. Baik tuan-tuan, dan sabda Nabi SAW, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakaha adzaqahu Allah ta'ala ta'ma ibadatin tasurruh
Sesungguhnya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada anak panah iblis dari segi cepat membinasakan. Tengok sebahagian dari tubuh badan orang perempuan macam panah beracun, kata Nabi. Masmumun sahmun masmumun min sihami iblis. Panahan iblis. Iblis duduk tepi kita, iblis suruh kita tengok. Kita mengiyakan. Faman tarakaha, siapa-siapa yang meninggalkan kerana takut kepada Allah. Faman tarakaha adzaqahu Allah Ta'ala. Dia tinggalkan benda tu, dia tak mau tengok benda tu, dia tundukkan pandangan dia tak mau tengok. Tuan-tuan ingat tak cerita tentang seorang budak laki-laki yang telah pun diangkat martabat dia? Allah Ta'ala angkat martabat ketika dia mati, tuan-tuan. Seorang budak remaja, umur lebih kurang 15 tahun macam tu, tuan-tuan. Sahabat Nabi SAW yang bernama Abdurrahman, Tha'labah bin Abdurrahman. Semua sahabat Nabi. Oleh kerana nak jaga pandangan takut kepada Allah, akhirnya Tha'labah bin Abdurrahman, Allah angkat darjat dia di depan mata sahabat Nabi SAW. Apa Tha'labah buat? Tha'labah ni seorang budak yang dia ni sentiasa berdampingan dengan Rasulullah. Dia ni di kalangan sahabat yang ada mak bapak tapi tak duduk dengan mak bapak dia. Dia duduk di kalangan ashabu suffah. Dia duduk di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang ahli suffah. Ahli suffah ni ahli suffah yang tak ada rumah, duduk dekat rumah, duduk dekat Masjid Nabawi. Dan Tha'labah bin Abdurrahman memilih untuk duduk depan dengan rumah Nabi SAW. Orang lain tanya dekat dia, wahai Tha'labah, awak pilih tempat lagu ni. Apa jawapan dia? Jawapan dia ialah, kerana aku nak jadi orang pertama yang tengok Nabi keluar dari rumah dia. Allahu Akbar. Budak remaja, tuan-tuan. Remaja. Budak kita remaja ni duk main telefon tak habis. Duk tanya telefon umur 15 tahun. Tuan-tuan, ini yang berlaku pada Tha'labah bin Abdurrahman. Sampai satu masa dan dia kata apa? Dia ni jenis orang jalan cepat. Dan jalan kalut ni. Pasal apa? Sahabat kata, hang tak boleh jalan kan pelan-pelan. Dia kata tak boleh. Sebab aku nak, kalau aku boleh cepat, bermakna apa sahaja Rasulullah suruh buat, aku segera boleh pergi buat, dan aku boleh patah balik untuk melihat Rasulullah. Ini tuan-tuan sahabat Nabi. Tuan-tuan, akhirnya satu hari Tha'labah bin Abdurrahman dapat satu order, satu perintah dari Rasulullah supaya dia dapat mengerjakan satu perkara yang dia kena keluar pergi ke rumah seseorang di bandar Madinah. Dia pun keluar pergi pekan Madinah. Sepanjang jalan tu nak pergi ke destinasi yang dia nak ditugaskan tu, tiba-tiba tuan-tuan dia nampak satu rumah yang agak usang. Ada satu pintu tu pula macam ringan. Pintu rumah buat pada macam mengkuang lagu tu lah. Orang tu pintu anyam ni. Jadi kalau kena angin boleh terbuka pintu tu. Dia duduk, dia berdiri depan ni, rumah siapa ni, tengok teruk sangat ni, nampak usang sangat. Tiba-tiba tuan-tuan, angin terpa mai, pintu rumah tu terbuka. Bukan dia bertolak dah, angin tolak dan terbuka. Dan dia tengok tuan-tuan, dalam rumah tu ada satu tirai kain, dan kain tu bila kena angin, kain tu terangkat tuan-tuan. Dia tengok dalam tu ada seorang wanita sedang mandi. Tha'labah bin Abdurrahman terus astaghfirullahalazim, tunduk dia. Bila dia tunduk tuan-tuan, dia angkat balik kepala dia dengan harapan pintu tadi dah tertutup. Dia tengok kali kedua, dia nampak lagi sekali tuan-tuan, nampak lagi sekali saja. Dia terus kalih dan dia terus lari. Dia rasa takut sangat tuan-tuan. Sebab apa? Dia takut kerana jatuh pandangan dia kali kedua. Oleh kerana ni yang kata idza adzaqahu Allah Ta'ala, yang kata takut pada Allah ni macam mana? Dia tengok pandangan kali kedua tu, dia terus kali dia lari tuan-tuan, dia lari keluar daripada kawasan perkampungan Madinah. Dan dia tak patah balik dah untuk bertemu dengan Rasulullah. Tak patah balik dah. Sepanjang jalan ni menangis tak berhenti, sampailah Tha'labah bin Abdurrahman menghilangkan diri terus. Tak balik dah ke Madinah, tak balik dah mai ke Masjid Nabawi.
Nabi tunggu Sa'labah, tengok hari pertama tak ada. Esok Nabi keluar tengok, depan tu tak ada juga. Lusa keluar tengok tak ada, sampai berhari-hari Sa'labah dah tak ada. Nabi bersorak. Nabi kata, mana budak ni? Aku suruh dia buat kerja ni, dia tak balik dah. Tolong cari saya Sa'labah. Tuan-tuan, bila dia pergi cari Sa'labah bin Abdul Rahman, dan dia pun tak jumpa. Diarahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan juga Salman Al-Farisi untuk cari. Maknanya apa tuan-tuan? Nabi bagi tugaskan 2 orang besar nak pergi cari seorang budak. Pergi cari, naik kuda ni pergi cari. Dia cari tuan-tuan, tak jumpa. Bila tak jumpa, Nabi bila balik bawa berita, ya Rasulullah, Sa'labah memang tak ada. Rumah mak dia pun tak ada, rumah siapa pun tak ada. Tuan-tuan, akhirnya Nabi kata apa? Nabi kan adalah yang mendapat wahyu. Nabi kata, kamu pi ke hujung Madinah, hujung jalan nak keluar daripada Madinah, kamu pergi tengok dekat antara 2 bukit tu, kamu cari dia kat situ. Tuan-tuan, mereka pun cari sampai ke hujung nak keluar Madinah. Mereka tengok-tengok dari jauh, ada seseorang yang sedang duk ikut kambing, segerombolan kambing, pegang kayu duk ikut kambing. Mereka kata mungkin itu yang Nabi maksudkan, orang yang ni lah kot. Sa'labah mungkin lari, dia pergi jaga kambing ke, dia ambil upah jaga kambing ke, kita tak tahu. Sampai dekat tuan-tuan, rupanya bukan. Ditanya pada lelaki-lelaki ni, sepanjang hang duduk kat sini, ada tak orang lalu kat sini ke, keluar kat sini ke, ada? Dia kata tak ada. Tak ada. Dalam 5-6 hari minggu ni ada tak? Tak ada. Tak apa. Kecuali ada satu orang, dia kata. Ada satu orang yang dia ni, aku tak pernah tengok muka dia. Dia sentiasa tutup kepala dia, dan dia tak pernah cakap sepatah perkataan pun. Dia hanya turun untuk ambilkan susu kambing. Aku akan bagi dia susu kambing, dia akan naik balik. Yang aku dengar daripada dia adalah nyalah esok tangis dia yang tak pernah berhenti. Dan aku tak kenal dia siapa. Seorang yang dah kurus, dah mula kurus dan membongkok badan dia. Tuan-tuan, bila dia pergi dekat, pergi kat situ, dia tanya Salman Al-Farisi dengan Umar bin Al-Khattab kata, aku nak tahu, boleh tak aku nak tengok dia? Dia kata, kalau kamu dua orang duduk kat sini, nescaya dia takkan turun. Sebab dia takut dengan orang. Dia hanya main untuk dengan aku je, dia takkan jumpa dengan orang lain. Okey, kalau macam tu tak apa, kami nak sembunyi belakang batu ni. Tuan-tuan, sembunyilah Umar dengan Salman dekat belakang bukit, sambil mata duk perhati ikut belah pengembala ni. Betul kata pengembala, turun seseorang yang pakai kelumbung kepala ni sambil bongkok-bongkok badan dengan keadaan yang sangat lemah. Tuan-tuan, turun mai, dia ambil susu kambing dan dia mula pusing, patah balik, pusing-pusing. Dilihatlah wajah budak tu, maka benar itu adalah Sa'labah bin Abdul Rahman. Salman Al-Farisi dengan Umar keluar daripada tempat sembunyi dan terus panggil, wahai Sa'labah, ya Sa'labah. Panggil 3 kali tuan-tuan. Dia kali-kali tengok, dia mula nak lari, tapi lemahnya tubuh badan Sa'labah tak mampu nak lari. Maka dipeganglah dia. Maka dia kata, wahai Sa'labah, sekarang ni kami diutuskan Rasulullah untuk bawa kamu balik semula ke Madinah dan bertemu dengan Rasulullah. Sa'labah kata, aku tak mau, kerana aku malu dengan Rasulullah. Pastinya diperintahkan kamu untuk tangkap aku, sebab telah turunnya ayat Quran menghina perbuatan aku. Rupanya dia duk ingat, akibat dia tertengok tadi wanita yang duk tengah mandi tadi tu, rupanya dia ingat bahawa telah turun ayat Quran kat Rasulullah yang akan hina dia dengan perbuatan dia. Takutnya budak umur 15 tahun tuan-tuan. Sa'labah bin Abdul Rahman tak boleh buat apa dah, maka perintah Nabi dituruti, bawa balik. Salman dengan Umar kata, aku tak tahu cerita tu, lani balik bertemu Rasulullah. Sampai-sampai tuan-tuan, on the way nak balik, Sa'labah sangat lemah, menyebabkan Salman dan juga Umar bawa dia terus pi ke rumah Sa'labah bin Abdul Rahman. Hujan bawa pi terus ke rumah Sa'labah. Sampai di rumah Sa'labah, ibu dia sambut, dan dia duduk di rumah Sa'labah. Dia duduk di rumah ibu dia. Baliklah dua-dua ni berjumpa Rasulullah. Maka disebutkan, ya Rasulullah,
kami dah dapat jumpa dengan Tha'labah, tapi kami tak bawa mai kepada kamu kerana keadaannya sangat tenat, dan kami dah bawa dia pergi duduk dekat rumah ibu dia. Nabi kata apa? Kalau begitu aku nak jumpa dengan dia. Maka Salman kata apa? Wahai ya Rasulullah, sekarang ni kalau kamu nak jumpa dengan dia, kami akan bawa dia mai kepada kamu. Apa Nabi kata apa? Tidak, tak payah, aku yang akan pergi ziarah Tha'labah bin Abdul Rahman. Nampak ni pemimpin. Bila mana Tha'labah pergi jumpa dengan Rasulullah pergi jumpa dengan Tha'labah, sampai-sampai Tha'labah tengah pejam mata rapat. Nabi pergi duduk belakang ni, dia tengah baring, ni lah kepala dia, ni badan dia, dia tengah baring. Nabi duduk di hujung kepala dia, duduk bersila di depan, di hujung kepala Tha'labah. Tiba-tiba tuan-tuan, Nabi angkat kepala Tha'labah, letak atas riba Nabi. Kita boleh bayang tak mulianya Nabi ni, mulianya Rasulullah, angkat kepala Tha'labah, tak atas riba. Bila tak atas riba tuan-tuan, Tha'labah buka mata, tengok-tengok wajah mulia baginda Rasulullah, dia menangis tuan-tuan, dan dia turunkan kepala dia balik. Nabi kata, wahai Tha'labah, kenapa ni? Nabi angkat, letak balik. Dia kata, tidak, aku tak boleh letak atas kepala aku, tidak layak untuk atas riba kemuliaan kamu. Jatuh lagi. Nabi angkat kali ketiga. Nabi kata, ya Tha'labah, apa sebenarnya berlaku pada kamu? Apa jawapan dia tuan-tuan? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ni telah membuat satu dosa, dan kamu datang hari ni mungkin kerana telah turun Al-Quran tentang aku. Tuan-tuan, dipendekkan cerita, Nabi tengok dia, wahai Tha'labah, Allah telah ampunkan dosa kamu dulu, kini dan selama-lamanya. Wahai Tha'labah, Allah dah ampun dosa kamu dah. Tuan-tuan, apa kata Tha'labah? Ya Rasulullah, tak mungkin aku diampunkan kerana aku buat dosa dengan mata aku. Ni kita cerita bab mata ni. Ni bab mata ni tuan-tuan, yang kata azaqahullahu ta'ala ni apa? Akhirnya tuan-tuan, Tha'labah bin Abdul Rahman, Nabi kata dekat dia, wahai Tha'labah, sekarang ni apa permintaan kamu? Apa yang kamu nak sebenarnya? Ya Rasulullah, aku nak, yang pertama ialah aku nak kamu mohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa aku. Yang keduanya, minta aku nak mohon padamu ya Rasulullah. Boleh tak Rasulullah? Redalah aku sebagai umat kamu. Masya Allah tuan-tuan. Boleh reda aku ni sebagai umat kamu di hadapan Allah kelak. Nabi kata, bersaksilah, aku saksi depan Allah kelak bahawa kamu adalah umat aku. Tuan-tuan nampak mahainya perkataan umat Nabi Muhammad ni. Akhirnya tuan-tuan, sampailah pada Tha'labah kata, ya Rasulullah, lah ni badan aku ni duk rasa macam ada barang, ada benda melata kat badan aku ni. Ya Rasulullah, badan aku ada macam ada rayapan tertentu, ada benda duk merayap kat badan aku ni ya Rasulullah. Nabi kata apa? Wahai Tha'labah, itu tanda bahawa ajal kamu hampir sampai. Tuan-tuan, Nabi talqinkan telinga dia dengan kalimah la ilaha illallah, Nabi sendiri. Akhirnya meninggalnya Tha'labah dalam keadaan di atas ribaan baginda Rasulullah. Nabi tolong, Nabi yang mandikan dia, Nabi yang kafankan dia, Nabi dengan sahabat-sahabat tuan-tuan angkat jenazah dia, nak usung sampai ke tempat pengebumian. On the way duk pi tu, Rasulullah jalan seperti bukan macam Nabi biasa. Nabi jalan, sambil jalan ni duk ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri tu, macam duk mengelak daripada sesuatu. Umar tanya, ya Rasulullah, kenapa jalan macam tu? Macam pelik tengok. Kami jalan straight, kamu jalan seperti mana mengelak sesuatu. Apa kata Nabi? Wahai Umar, kalau kamu boleh melihat pada saat ini berjuta para malaikat turun mengiringi jenazah Tha'labah bin Abdul Rahman, aku jalan untuk mengelak daripada aku jadi orang yang terbertuh pada malaikat ni. Punya ramai malaikat turun iring jenazah seseorang yang menjaga, yahfadhu furujahum, yang jaga akan kehormatan dia, jaga mata dia, yaghuddul basar, dia menundukkan pandangan dia. Allah angkat darjat dia. Akhirnya Tha'labah bin Abdul Rahman jadi hamba Allah yang soleh, min ahlil jannah, jadi ahli syurga. Wallahu alam tuan-tuan, saya kira cukup untuk setakat malam ni. Dah masuk dah, dan dah langgar SOP sikit.
dah terlebih sikit pada Isyak. Moga-moga bertemu lagi tuan-tuan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada saya. Bulan depan mai tengok bab telinga pula, apa cerita telinga. Hari ni Sa'labah punya cerita pasal bab mata, bab telinga pula. Sahabat mana yang memelihara telinga tuan-tuan? Wallahu a'lam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.